Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada, di Malaysia maupun di luar negara ataupun di Singapura dan sebagainya. Ahlan wa sahlan, selamat menonton Al-Kuliah pada petang ini setiap petang Jumaat daripada jam 5 sampai 6 petang. Dan seperti biasa pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan memaparkan tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang bersesuaian dengan keadaan semasa, apatah lagi kalau amalan tersebut kita lakukan sehari-harian. Elok sangat kalau kita hayati dan kita cuba perbaiki supaya amalan tersebut sempurna dan makin sempurna daripada hari ke hari, daripada masa ke semasa. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang memang kita tak pernah bosan dan tak pernah boring kita lakukan ialah tuan-tuan, sejak daripada subuh sampailah kita nak tidur, kita buat 5 waktu sehari semalam, iaitu solat fardu dan juga solat-solat sunat. Jadi pada petang ini malah sama-sama kita cuba hayati tentang persoalan solat yang kita buat dalam kehidupan kita. Kita dah kira umur kita dah 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Sudahkah solat kita menepati syarat-syarat, rukun-rukunnya, khusyuknya dan sempurnanya? Jadi pada hari ini, pada petang ini tuan-tuan dan puan, kita akan bicarakan tajuk iaitu rukhsah salat. Rukhsah salat ni barangkali terfikir juga ya, apa benda rukhsah salat ni? Dua-dua bahasa Arab tapi solat kita faham. Rukhsah itu ialah tuan-tuan dan puan yang berkaitan dengan kemudahan, keringanan yang Allah beri supaya orang yang tak mampu solat macam orang lain solat, adalah keringanan-keringanannya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita perkenalkan siapakah ahli panel kita pada petang ini, tak lain tak bukan orangnya sentiasa muncul di kaca TV, iaitu yang bahagia Ustaz Ahmad Husni Datuk Haji Abdul Rahman, yang merupakan seorang eksekutif dakwah Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan bersama saya pada petang ini tuan-tuan dan puan, tetamu daripada kumpulan wanita Islam Taman Seri Serdang. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Semuanya biru, Ustaz Husni hijau, saya purple. Hari ini kita warna-warni, warna pelangi hari ini. Alhamdulillah, itulah sebenarnya kehidupan ini penuh dengan warna-warni. Barulah kita rasa tidak bosan. Apapun tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan dengan soalan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja-penaja untuk hadiah penonton pada petang ini. Antaranya ialah produk Di Hatiku, bukan di hatimu, Di Hatiku, yang memaparkan ada jusnya, ada kopi gojinya dengan bermacam-macam lagi lah yang berkhasiat untuk tenaga dan untuk memberikan fikiran yang baik, mental yang bagus, insya-Allah. Dan terus yang keduanya ialah terima kasih kepada majalah Galeri Ilmu Sdn Bhd, itu menampilkan majalah Anis dan juga Asuh. Dua majalah di hadapan saya ini, Anis dan juga Asuh. Anis untuk membentuk wanita yang solehah, manakala Asuh ialah untuk membentuk kanak-kanak yang soleh dan solehah. Baca jangan tak baca. Terima kasih kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd dan juga kepada produk kesihatan Aifa Health Sdn Bhd yang popular dan terkenal dengan jenamanya untuk diabetesnya, untuk penyakit kencing manis. Jadi kalau anda ada masalah kesihatan berkaitan dengan diabetes, bolehlah mencuba Aifa Health yang ada penawarnya, tapi penyembuhnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa buang masa, kita teruskan tentang tajuk kita, rukhsah salat. Barangkali yang menonton TV pada petang ini ialah mereka yang terlantar di hospital, mereka yang baru aksiden dan patah kaki kena balut dengan simen, mereka yang tidak boleh bangun daripada ward, daripada katil dan sebagainya. Jadi bagaimanakah keringanan-keringanan yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang seumpama ini? Nak sembahyang berdiri tak boleh. Jadi macam kaedahnya kita bersama dengan Ustaz Ahmad Husni. Apa pun Ustaz, kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan pertama yang akan dihisap kepada seseorang hamba itu pada hari kiamat nanti ialah sembahyang ataupun solat. Kalau berjayalah sembahyangnya, maka berjayalah dia. Ada masalah sembahyang, ada masalahlah dia pada hari akhirat nanti. Beritahu Ustaz terang dan cerita di sikit Ustaz tentang peranan sembahyang ni Ustaz dalam membentuk
pribadi-pribadi yang hebat, yang jitu, yang padu, yang saleh dan salihah di sisi Allah SWT sama ada dunia maupun akhirat, sesuai dengan lafaz azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertamanya terima kasih kepada Ustaz Fauzi, seterusnya kepada tetamu yang berada di studio, kumpulan wanita Islam Taman Seri Serdang, tetamu-tetamu kita di rumah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita menyebut tentang perihal salat, sudah tentu terbayang dalam pemikiran kita satu hadis Nabi yang masyhur, yang sering diungkapkan menggambarkan kepentingan salat terhadap hidup muslim. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, mendirikannya, maka dia menegakkan agama tersebut. Tetapi sesiapa yang meninggalkan salat, maka seolah-olah dia meruntuhkan agama. Maka inilah yang kita gambarkan sebagai kepentingan salat dalam kehidupan muslimin. Sebagaimana yang telah disabdakan juga, yang disebutkan oleh Ustaz Fauzi sebentar tadi, satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana satu hadis yang hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatahu. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Apa kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang juga ditakhrijkan oleh Imam Tirmizi rahimahumullah. Sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisap pada hari kiamat ialah sembahyang, yakni salat seseorang. Jika sembahyangnya diterima, maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Dan jika sembahyangnya tak diterima, maka nescaya kecewa dan rugilah ia. Sekiranya terkurang daripada sembahyang fardunya sesuatu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, periksalah wahai malaikat, adakah hamba-Ku itu mempunyai sembahyang-sembahyang sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang daripada salat fardunya. Demikianlah juga keadaan amalan-amalannya yang lain. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehebatan salat dalam membentuk peribadi mukmin, dalam menjaga kehebatan seorang mukmin dan menjamin kejayaan dia di dunia dan di akhirat. Sebab itu salat ini walau dalam apa jua keadaan sekalipun, kita wajib melaksanakannya dalam segala bentuk dan juga bentuk-bentuk yang kita mampu melakukannya. Sehingga kan kalau kita tidak mampu melakukan dalam keadaan yang sempurna, maka diberikan kelonggaran-kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hal ini kita melihat bahawasanya perkara salat ini merupakan satu perkara yang penting kerana ada hikmah-hikmah yang terhasil daripada salat itu. Kerana terhasil daripadanya kita akan menyedari hakikat kita, perhambaan kita kepada Allah. Yang kedua, memantapkan keyakinan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengurniakan segala benda yang kita ada dalam dunia ini. Dan salat juga merupakan waktu kita, waktu ruang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk kita menyatakan taubat kita kepada Allah, dan waktu untuk kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga merupakan santapan akidah yang terhebat untuk diri seorang muslim. Jadi tidak syak lagi, salat ini merupakan satu amalan yang terpenting. Bab kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau merumuskan tentang fadilat salat dengan mengatakan
apabila salat hilang, maka hilanglah seluruh agama. Dan apabila salat itu merupakan tiang agama dan hilang tiang itu, maka runtuhlah agama. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Cerita tentang sembahyang ni dalam perempuan, sebenarnya sembahyang ni sangat-sangat istimewa. Sebab itu Nabi terima sendiri sembahyang daripada Allah Ta'ala di langit, bukan di bumi. Sedangkan fardu-fardu lain diterima di bumi. Tetapi sembahyang Nabi di Isra' Mi'rajkan sampai ke langit Sidratul Muntaha untuk terima sembahyang 5 waktu sehari semalam yang asalnya 50 waktu sehari semalam daripada Allah Ta'ala sendiri dalam perempuan. Sebab itu pentingnya sembahyang. Kok mana pun kena buat sembahyang. Sama ada susah ke, sama ada sibuk kenduri kahwin ke, sama ada sibuk bertunang ke, sama ada sibuk apa lagi? Ke pasar ke. Tak kira lah. Sampai sakit pun kena sembahyang. Sampai diceritakan Nabi dalam perang pun Nabi sembahyang. Tengah berkecamuk perang tu sempat lagi sembahyang, kita perang tidak apa, tak sembahyang. Itu masalahnya. Jadi sekarang ni nak tanya Ustaz lah. Ustaz, ini bagi mereka yang bermasalah, sebab kita cerita pun Ustaz tentang rukhsah solat, iaitu keringanan dalam sembahyang. Sembahyang juga, tapi Allah Ta'ala tu sifatnya ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang hujung-hujung tu kan. Jadi Allah Ta'ala tidak bebankan seseorang melainkan ikut kemampuannya. Ini Ustaz yang terdampar atas katil katakanlah nak sembahyang macam mana ya? Rokok tak boleh, sujud tak boleh, nak lipat kaki pun tak boleh. Yang pakai oksigen kat mulut ni. Macam mana nak buat ya? Yang baru lepas operation Ustaz. Jadi banyak masalah yang timbul di kalangan orang kita. Ni bagi mereka yang memang rasa nak semayang, dia akan cuba juga Ustaz nak semayang. Boleh tak Ustaz ceritalah bagaimana Ustaz kelonggaran-kelonggaran, keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan untuk mengerjakan salat bagi mereka yang ada masalah. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadlatul Ustaz Fauzi. Apabila Islam mensyariatkan sesuatu kepada umatnya, ternyata bahawasanya syariat Islam itu terbina atas suatu kaedah yang dinamakan sebagai raf'ul haraj, iaitu mengangkat kesusahan daripada hambanya. Islam tidak memberatkan hamba-hambanya untuk menjalankan sesuatu urusan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kepada kamu kesenangan dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kepada kamu kesusahan. Kerana itu dijadikan di dalam kaedah-kaedah Islam ada satu kaedah yang cukup berkaitan dengan mabda'ut takhfif ataupun konsep keringanan dalam ibadah, iaitulah disebut sebagai rukhsah. Sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, rukhsah salat adalah merupakan salah satu daripada rukhsah. Sebelum daripada kita bincang secara lebih lanjut tentang keringanan yang diberikan dalam Islam oleh Islam dalam perkara-perkara yang berkaitan, khasnya berkaitan dengan salat, kita fahami dulu apakah maksud rukhsah itu dari sudut pandangan Islam itu sendiri. Yang pertama, kita mengambil kalimah rukhsah. Rukhsah ini bermaksud perkara yang mudah ataupun senang. Benda yang mudah, benda yang senang. Disebut dalam lisanul Arab, kalau tak silap saya, diambil daripada perkataan rakhasa si'ru, iaitu ringankan harga. Maknanya harga murah, harga tu ringan, harga tu senang, harga tu mudah orang nak beli. Sebab setiap benda yang murah memang senang sangat orang nak beli kan. Jadi maknanya rukhsah ini, datangnya perkataan rukhsah membawa maksud keringanan. Begitu juga dari aspek istilahnya, rukhsah ini ialah hukum syarak yang diberi pengecualian disebabkan keuzuran yang berat sebagai pengecualian daripada hukum yang asal yang menyeluruh tetapi sekadar yang perlu sahaja. Maknanya ada hukum asal, hukum asalnya salat, tetapi rukhsah diberikan sebagai pengecualian kepada hukum asal kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Kerana ada perkara-perkara yang tentu. Mungkin kerana halangan dan sebagainya, mungkin kerana kesusahan dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang menyebabkan rukhsah ini boleh berlaku. Dan kerana itu, ada satu kalimah yang tak boleh tidak kita perlu ingat apabila kita sebut perkataan rukhsah, iaitulah azimah. Ini semua ni bukan nama wanita, apa nama pilihan kita tak, Rukhsah, Azimah, sedap no namanya tak. Tapi azimah bermaksud dari segi bahasa cita-cita ataupun azam. Tetapi dari segi istilah, hukum yang disyariatkan oleh Allah sejak daripada awal lagi yang mesti diikuti oleh semua makhluk dan semua ahli ibadah mesti ikut. Jadi rukhsah ni secara umumnya dia terbahagi kepada dua, iaitu rukhsah yang datang disebut sebagai rukhsah syar'iyyah,
rukhsah yang diberikan oleh syarak, kelonggaran yang sememangnya syarak berikan secara khusus. Dan yang kedua disebut rukhsah mazhab ijtihadiyah, iaitu rukhsah yang datang daripada mazhab-mazhab berdasarkan ijtihad para ulama berdasarkan mazhab masing-masing. Jadi secara ringkasnya kita sebut dekat sini, rukhsah syar'iyah ni dia ada 4 kategori mengikut pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama rukhsah yang wajib, iaitu jika seseorang itu contohnya dia berada dalam keadaan darurat, maka dia kena makan, contohnya dia terpaksa makan bangkai ataupun makan benda yang haram, maka dalam hal ini dia wajib mengambil rukhsah tersebut kerana nak menjaga nyawanya. Yang kedua rukhsah yang sunat, iaitu contohnya mengqasarkan salat bagi orang yang musafir, itu contoh yang kedua. Yang ketiga rukhsah yang harus, iaitu rukhsah yang diamalkan pada akad muamalah dan beberapa akad yang tertentu khusus dalam bab muamalah. Dan yang terakhirnya iaitu rukhsah yang dibenarkan tetapi menyalahi utama, contohnya membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran itu bagi mereka yang tidak bersuci dan tidak ada wuduk seperti guru dan murid. Jadi insya-Allah kita akan bincang lagi lanjut mengenai rukhsah ini dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Cerita bab rukhsah ni panjang sebenarnya. Demo tak buat lagi ya? So kalau kita belum buat demo lagi, jadi anda jangan ke mana-mana. Kita berehat dahulu. Ingat, lepas ni kita akan tengok demo bagi mereka yang ada masalah dengan solat ataupun masalah kesihatan untuk sembahyang. Jumpa lagi selepas ini. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain. Muhammadun sayyidul kaunain. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kerana setia bersama Al-Kuliah pada petang ini. Dan disebabkan ramai peminat-peminat Al-Kuliah sebenarnya, saya nak war-warkan, kalau anda ada komen dan cadangan yang membina, yang lebih baik lagi, bolehlah hantarkan cadangan anda, komen anda kepada Al-Kuliah TV3, sambung terus ya, Al-Kuliah TV3@gmail.com, Al-Kuliah TV3, sambung terus, @gmail.com. Jadi tuan-tuan dan puan teruskan dengan rukhsah solat pada petang ini, dan bersama saya pada petang ini ialah WI Taman Seri Serdang. Jadi kita akan berikan kepada mereka laluan untuk tanyakan soalan. Sebelum itu saya tertarik dengan Ustaz sebutkan tadi bahawa tentang rukhsah ni, kalau kita pergi ke pasar kan, kalau orang Arab, sama-sama orang Arab kan dia berniaga kan, kalau dia jual barang dia kata mafi rukhsah, maknanya bukan rukhsah sembahyang tu. Tak ada diskaun ke? Bukan macam itulah. Maaf rukhsah, tak ada diskaun ke? Potongan harga. Jadi sebab itu rukhsah ni keringanan, kelonggaran, ada potongan-potongannya yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang ada masalah untuk sembahyang seperti orang lain yang sempurna. Apapun, saya minta kepada penonton yang bernama Puan Salma binti Mak Isa. Ada soalan ke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada satu soalan, Ustaz. Apakah hukumnya jika seseorang itu memilih mengerjakan solat mengikut rukhsah yang diberi, walhal dia bermusafir di kampungnya sendiri, walaupun rumahnya berdekatan dengan masjid? Sekian, terima kasih. Okey. Rumah dekat masjid, di kampung sendiri, musafir. Ada tak rukhsah-rukhsah yang dibenarkan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada Puan Salmah yang bertanya. Sebenarnya dalam hal ini kita kena faham satu konsep. Konsep yang pertama, apabila disebut sebagai rukhsah, sesuatu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun oleh syariat itu sendiri kerana kesusahan yang tertentu. Sebab itu ada satu hadis, kisah antara Ya'la ibnu Umayyah bertanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkenaan satu ayat, laisa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Maknanya Ya'la bin Umayyah ni tanya kepada Umar bin Al-Khattab. Dia kata Allah Taala berfirman, tidak ada kesusahan bagi kamu, tidak mengapa jika kamu nak qasar sembahyang dan mengambil rukhsah dalam sembahyang, jika kamu takut fitnah berlaku terhadap kamu dari kalangan orang-orang kafir. Maka pada waktu itu Umar menjawab. Umar kata, kita sudah aman, perjalanan kita sudah aman. Jadi bagaimanakah keadaan ini? Lalu mereka merujuk kepada Nabi SAW. Dan apa kata Nabi SAW? Sadaqatun
tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi menyebutkan bahawasanya rukhsah dalam salat itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, maka terimalah sedekah Allah ini. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan seseorang itu dia bermusafir, walhal dia balik kampungnya di sendiri. Sekarang ni kita kena bezakan sama ada dia itu muqim ataupun mustautin. Itu dia ada dua beza. Kalau orang itu muqim, contohnya dia hanya boleh melaksanakan orang yang muqim ini maknanya orang yang berhajat untuk tinggal di suatu tempat melebihi daripada 3 hari. Itu muqim. Tetapi orang yang mustautin iaitu orang yang berhajat untuk tinggal di suatu tempat seolah-olah dia tak nak pindah daripada tempat tu. Dia ada beza. Jadi kalau orang tu bermusafir ke kampungnya padahal dia sudah bermustautin di tempat lain. Contohnya dia duduk Kuala Lumpur, dia balik Terengganu katakan. Contohnya. Jadi dekat kampung dia tu walaupun rumah sebelah masjid ataupun sebagainya, dia nak semayang jamak dan juga qasar, dia nak ambil rukhsah. Tidak menjadi kesalahan baginya selagi mana dia mengikut aturan-aturan dan perkara-perkara yang ditentukan dan ditetapkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Apa pun kalau nak semayang jamak qasar di masjid boleh kan? Tengoklah pakak-pakaklah kalau 3 orang. Okey, kita teruskan lagi daripada WI Taman Si Serdang. Kita tengah bincang tentang tajuk rukhsah salat daripada Seri Pentah TV3. Dipersilakan Hajar Ramlah Haji Jaafar, silakan. Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada soalan. Saya rasa orang lain pun dah tahu tapi ada yang tak tahu. Jadi saya nak tanya, bagaimana seorang doktor yang menjalani pembedahan yang lama, jadi adakah dia tu dibenarkan jamak semayangnya? Kalau dibenarkan, adakah pahalanya akan berkurangan atau bagaimana? Harap dapat Ustaz uraikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Hajar Ramlah. Memang Ustaz pernah berlaku dan biasa berlaku operasi yang masa yang agak lama. Doktor pun kalau operasi pun dia kena jamak qasar juga kot Ustaz. Ya. Kita tanya Ustaz lah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada puan yang bertanya. Dalam masalah ini disebut sebagai nawazil, disebut sebagai nawazil fiqhiyah, masalah-masalah semasa dalam fiqh. Seorang doktor yang perlu untuk berada di dalam pembedahan dalam tempoh yang lama, dan tempoh itu memakan masa sehingga mengambil 2 waktu salat contohnya. Dalam hal ini, sebelum saya pergi kepada penjelasan syarak ataupun mengikut hukum fiqhnya, terlebih dahulu saya pernah bertanya kepada seorang doktor di salah sebuah hospital pakar di ibu kota. Saya pernah bersembang dan bertanya dengan beliau, apakah keadaan seorang doktor itu, keperluan dia untuk berada dalam sesuatu pembedahan. Apakah dia perlu berada sepanjang masa ataupun dia boleh keluar masuk mengikut suka hati dia ataupun mengikut keadaan. Jadi dia menyebut kepada saya bahawasanya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, sekiranya dia boleh keluar masuk dan ada pengganti yang boleh menggantikan tugasnya, maka keringanan untuk dia mengambil rukhsah iaitu menjamakkan salat, bukan mengqasar, hanya menjamakkan salat itu tidak boleh diambil kerana dia boleh keluar pada waktu sembahyang. Yang kedua, ada pembedahan yang dijadualkan berlaku sebelum masuk waktu sembahyang dan berlanjutan sehingga habis waktu sembahyang tersebut. Sekiranya dan juga mungkin berlanjutan sehingga sampai kepada waktu sembahyang yang kedua. Maka dalam hal ini, dalam keadaan ini, dan dia pula tidak boleh keluar kerana dia memang pakar dalam pembedahan itu dan dia perlu berada sepanjang waktu pembedahan. Jadi dalam hal ini Islam memberi kelonggaran dalam beberapa fatwa-fatwa terkini menjelaskan bahawasanya keharusan seorang doktor untuk menjamak salatnya. Yang ini termasuk dalam jenis-jenis keringanan ataupun rukhsah yang datang daripada mazhab ijtihadiyah, ijtihad dalam mazhab, iaitu keringanan membawa, iaitu menyegerakan sesuatu. Contohnya salat yang asar tadi, katakanlah pembedahan itu bermula sebelum zuhur, maka ataupun pada waktu zuhur dia boleh salat jamak, iaitu jamak waktu zuhur dengan asar dia. Dan dalam keadaan ini diharuskan baginya, dan bila menyebut tentang soal pahala,
apabila diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat zalim terhadap hamba-Nya. Allah maha adil. Apabila Allah memberi keringanan dan kita mengambil keringanan tu atas dasar nas dan kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan maha luas, lagi maha luas rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita. Maka janganlah kita risaukan tentang pahala itu. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Pahalanya hanya Allah yang beri dan dia saja yang tahu berapa banyak dia nak beri kepada kita. Apapun dalam keadaan begitu, orang kata apa, tetap insya-Allah lah pahalanya sama seperti orang lain juga. Apapun orang puan, kita teruskan Puan Rahayu Idris daripada WI Taman Seri Serdang untuk tanyakan soalan. Silakan Puan Rahayu kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seseorang itu mampu berjalan namun mempunyai masalah sakit lutut dan lalu dia solat duduk. Apakah dia perlu mengangkat takbir iaitu permulaan solat berdiri atau boleh terus memulakan solat secara duduk? Sekian Ustaz, terima kasih. Terima kasih Puan Rahayu. Ini Ustaz, memang kes ni memang berlaku di mana-mana lah Ustaz, yang jenis sama ada accident saya sebutkan tadi ataupun jenis gaut dan sebagainya. Tapi Ustaz, orang ni dia boleh berjalan pakai tongkat ataupun tidak, dia dari rumah turun ke surau atau pergi masjid. Adakah perlu sampai sana dia duduk terus ataupun macam mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada puan yang bertanya. Dalam kes ini kita harus faham bahawasanya salat itu terbina atas beberapa rukun. Dan salah satu daripada rukun salat itu adalah al-qiyam, iaitu berdiri. Maka al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu, merupakan salah satu daripada kerukunan salat, maka tak boleh nak ditinggalkan. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu kecederaan, kecacatan, kesakitan ataupun perkara-perkara yang menghalang dia daripada berdiri. Dalam hal ini kita mengambil satu kaedah fiqh yang disebutkan sebagai ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat kita kadarkan dengan kadarnya yang tertentu. Kita lihat, kalau kesakitan, contohnya sakit lutut, patah pinggang dan seumpamanya, yang menyebabkan dia tidak boleh bangun ataupun tak boleh berdiri langsung, maka dalam hal ini barulah dia boleh memulakan salatnya dalam keadaan duduk terus. Tetapi sekiranya dia mampu berjalan ataupun mampu berdiri dengan sekadar yang seketika, hanya seketika mengangkat takbir sahaja, dia mampu setakat itu sahaja, maka diwajibkan baginya untuk berdiri dulu dan tidak dibolehkan baginya untuk terus duduk kerana dia mampu untuk berdiri. Dan kemampuan itu berdasarkan takdirnya lah. Maknanya kalau dia mampu berdiri sekadar yang nampak kelihatan dia berdiri itu, maka dia tetap kena berdiri dulu sebelum duduk. Ini dalam kes solat fardu. Maknanya dalam kes solat fardu, dia mesti berdiri dulu seketika, angkat takbir, dan sekiranya selepas itu dia rasa tak mampu, dia boleh terus duduk. Yang penting kena berdiri dulu dalam solat fardu. Tetapi berbeza dalam solat sunat. Kalau dia melakukan salat sunat, maka diharuskan dan dibolehkan baginya untuk terus duduk bermula daripada takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Nampaknya soalan pun makin rancak Ustaz dengan orang kata apa, dengan soalan-soalan daripada penonton kita WI Taman Seri Serdang. Kita ada satu lagi Ustaz, penanyanya itu Puan Siti Aisyah Osman. Ada soalan ke Puan Siti? Silakan kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan nak tanya. Adakah terdapat ruksah dalam menentukan kiblat semayang Ustaz? Okey, ni masalah Ustaz kalau pergi hotel-hotel kan tak nampak je punya tu tanda kiblat. Sudah pening juga kepala kita Ustaz. Kepala lutut pening, kepala ni pun pening juga. Dan saya mana nak tengok matahari, dah tak ada dah matahari. Yeah. Kita pun tak nampak semua bangunan tinggi-tinggi belaka. Jadi macam mana ruksah Ustaz kalau tak ada arah kiblat? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada puan yang bertanya. Dalam hal penentuan arah kiblat, saya merujuk kepada kitab Mughnil Muhtaj karangan Al-Imam Al-Khatib Syarbini rahimahullah. Dalam kitab itu dia ceritakan dalam bab pertama, bab salat, dalam bab pertama sekali dia sebut dah bab pada menyatakan tentang menghadap kiblat bagi orang yang mampu menghadap kiblat. Jadi panjang perbahasannya, saya ringkaskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat yang masyhur,
mengenai bab kiblat ini dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Itu yang pertama. Allah Taala melihat beberapa kali Nabi SAW mendongak ke langit meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, yang ini di Kaabah, maka Allah tukarkan kiblat itu ke Kaabah yang merupakan kiblat yang diredai. Begitu juga dalam satu ayat yang lain Allah Taala sebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hendaklah kamu menghadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi dalam hal ini ulama berbincang tentang maksud syatra al-Masjidil Haram. Dia ada dua hukum. Kalau orang itu dekat dengan Kaabah, maka wajib dia tahu arah Kaabah itu, dan wajib dia yakin arah kiblat itu betul-betul menghadap Kaabah. Kalau dia menghadap Masjidil Haram, tidak sah sembahyang dia. Dia betul-betul kena menghadap Kaabah. Contohnya orang duduk sekitar Mekah dan kawasan-kawasan yang berhampiran. Kemudian kalau orang tu duduk jauh daripada Kaabah, dia wajib menghadap kepada arah Kaabah tersebut. Kalau arah Kaabah tu timur, timurlah. Kalau arah Kaabah tu barat, mungkin baratlah. Jadi berdasarkan apa? Ada 2-3 kategori. Pertama sekali, kalau dia pasti ada alat dan sebagainya, dia boleh guna alat kalau dia boleh guna. Tetapi kalau dia tak boleh guna alat, saya merujuk juga kepada satu buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tentang solat di ISS, International Space Station. Solat dekat apa nama ni, Angkasa Raya ni. Solat dekat angkasa tu. Dia menetapkan dekat situ ataupun menulis bahawasanya cara dia nak menghadap kiblat ada 4 lebih kurang. Yang pertama sekali, Kaabah, kalau dia tahu arahnya, ataupun arah Makkah, ataupun arah bumi, ataupun yang keempat sekali, mana-mana arah. Maknanya dekat sini ada keringanan. Sekiranya kita sudah bertanya, puas kita bertanya, puas kita usaha, puas kita cari arah kiblat, sudah tak berjumpa, contoh macam Ustaz Fauzi sebut dalam hotel tadi, maka bolehlah di situ kita berijtihad untuk tentukan Kaabah ataupun arah Kaabah kita untuk kita melaksanakan solat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Apa pun perempuan, ada satu lagi. Ustaz Husni akan tunjukkan pertunjukan. Bukan pertunjukan salat mata, pertunjukan solat ataupun sembahyang bagi mereka yang ada masalah. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Selagi kita kali ini kita berjumpa untuk demo pula, iaitu pertunjukan demo solat bagi orang sakit, bukan demo Kelantan ya. Demo lain tak semua mula tu lagu demo Kelantan kawal kita. Tapi ini demo ni pertunjukan solat bagi mereka yang ada masalah kesihatan, yang macam gauk tadi ke, ataupun patah kaki dan sebagainya. Okey, kita minta Ustaz Husni ceritakan sikit cara rokok dan sujud yang tak dapat disempurnakan, bagaimana caranya bagi mereka yang sakit. Silakan Ustaz Husni di sebelah saya ni, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Baik, pertamanya kita ambil keadaan orang yang sebenarnya mampu berdiri, tetapi dia mungkin kerana sakit pinggang, gaut dan sebagainya, dia hanya boleh berdiri seketika, kemudian dia kena duduk untuk solat. Ini gambaran biasa di mana-mana tempat, di masjid, di surau, kita biasa melihat pemandangan ini. Tetapi sama ada dia melakukannya dengan cara yang betul atau tidak, itu kita tengoklah, sama-sama kita periksa. Baik, pertamanya waktu dia nak takbiratul ihram, macam biasalah, dia perlu bangun terlebih dahulu. Dan kalau dia sembahyang berjamaah, saya nak ingatkan juga kepada para imam supaya cepatkan sikit untuk takbiratul ihram, supaya dia dapat boleh duduk selepas itu ya. Baik, contohnya dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian selepas itu, selepas saja dia takbiratul ihram, membaca sedikit barangkali daripada iftitah, kemudian dia terus duduk. Baik, ini keadaan yang pertama apabila dia solat dalam keadaan duduk. Baik, seterusnya apabila dia nak rukuk, ini yang kedua. Apabila dia nak rukuk, dia mengangkat takbir macam biasa, kemudian dia letakkan dua tangannya di atas kepala lututnya dan dia bongkokkan sikit kedudukannya begini. Okey. Kemudian i'tidal, dia rapatkan kembali belakang badannya kepada kerusi, tegakkan kembali. Kemudian untuk sujud, dia melakukan yang sama juga, tetapi sekiranya dia mampu untuk tunduk melebihi daripada kadar rukuk, maka dia tunduk melebihi kadar
kadar rukuk untuk menggambarkan bentuk sujud. Tetapi sekiranya tak mampu, maka dia hanya sekadar dia rukuk tadi dengan menggambarkan bahawasanya dia sedang sujud. Baik. Kemudian duduk di antara dua sujud, dia mengangkat sedikit badannya, kemudian masih lagi dalam keadaan membongkok tetapi mengangkat sedikit ketinggiannya daripada sujud tadi. Begitu juga ketika tasyahud awal, dan kemudian sujud semula dan bangun untuk meneruskan sembahyang. Baik, bagi tasyahud akhir, begitu juga keadaannya. Kalaulah dia mampu untuk bongkok lama dan tasyahud akhir, dia akan terus buat begini. Tetapi sekiranya dia tak mampu, dia boleh saja terus kembali kepada kedudukan asal dan tasyahud akhir sehinggalah selesai sembahyangnya. Itu keadaan kalau duduk begini. Wallahu a'lam. Duduk macam tu Ustaz. Tidak ada boleh macam ni kita tak boleh duduk Macam tu tak boleh lah, Tak Ustaz. boleh Itu dia sila panggung namanya. Okey. So Ustaz, saya tanya Ustaz, kedudukan orang semayang macam ni atas kursi ni Ustaz. Baik. Ada orang dia betul-betul belakang imam dia semayang. Ya, Ada orang tengah-tengah makmum yang lain. Ada orang di Baik. hujung-hujung. Mana satu tempat yang sesuai? Di tengah ke, di hujung ke, di mana Ustaz? Okey, biasanya kalau dalam hal ini kita mengambil tempat yang paling tepi sekali, sama ada tepi belah kanan ataupun tepi belah kiri, kerana khawatir kedudukan kita di tengah-tengah ataupun di belakang imam. Kokotlah mentang-mentang lah kita nak dapat pahala belakang imam tu, tak apa, tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia akan menyusahkan jemaah ataupun saf yang lain. Mungkin kalau jadi apa-apa dekat kita tengah-tengah tu kita terjatuh dan sebagainya, mungkin mengganggu jemaah yang lain dan mengganggu saf. Cara yang paling baik, dia duduk di paling tepi, sama ada belah kiri paling tepi ataupun belah kanan yang paling tepi sekali. Wallahu a'lam. Yang Ustaz ceritakan tadi ialah orang yang duduk atas kursi. Ya. Kalau yang tak ada kursi Ustaz, Kalau yang ada tak sejadah kursi- terus yang ada. Ada sejadah terus. Caranya begini. Kerusi ni kita kena letak tepi sikit lah. Okey. Contohnya, kalau dia mampu berdiri macam tadilah juga. Kalau dia mampu berdiri dan sebaik-baiknya cuba untuk berdiri dulu. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Ada sejadah terus. Kemudian selepas daripada tu dia terus duduk. Seumpama dia duduk di antara dua sujud. Ya, begitu keadaannya. Dan keadaan ini bergantung kepada keadaan dia. Kalau dia mampu duduk macam ni, maka duduk. Kalau dia tak mampu, dia boleh duduk bersila, maka duduk bersila. Kalau tak mampu duduk bersila, dia duduk secara ini dipanggil tarabbuk. Kalau tak mampu, dia duduk secara macam dia nak tawarruk. Maksudnya semayang dalam semayang kita, rakaat yang keempat tu, yang terakhir sekali kita waktu tasyahud akhir duduk begitu. Maknanya kadar kemampuan duduknya itu. Baik. Kalau dia mampu begini katakan, dia duduk begini. Kemudian dia sudah mulakan solat tadi. Kalau dia boleh memulakan solat dengan berdiri, dia mulakan solat. Kalau tak boleh, mulakan solat di sini. Allahu Akbar. Kemudian ketika nak rukuk, Allahu Akbar. Merendahkan sikit badannya. Kemudian Sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal. Kemudian untuk sujud. Baik. Apabila dia nak sujud, sekiranya dia mampu sujud macam biasa, sujud macam biasa. Allahu Akbar. Sekiranya dia tak mampu nak sujud, kalaulah ada sesuatu benda yang boleh dijadikan sebagai penghadang di depan ni, dia letakkan penghadang itu dan dia sujud atas. Macam rehal lah Ustaz. Macam rehal. Contohnya ada rehal. Ada rehal ke, ada beg ke, ada sofa ke depan kan. Bantal ke. Bantal ke. Letak begitu, sujud atas tu. Kemudian duduk antara dua sujud macam biasa, begini. Kemudian sujud kembali dan begitulah keseluruhannya semayang itu, proses semayang itu sehinggalah semayang itu selesai. Okey Ustaz. Banyak lagi saya tanya Ustaz ni tentang kedudukan orang yang solat dalam tak sihat. Apa pun Ustaz, kita berehat dulu Ustaz. Baik. Ustaz pun penat tadi kan? Kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung rancangan dah tuan dan puan-puan pada petang ini, cerita bab rukhsah salat bersama dengan tuan guru kita yang bahagia Ustaz Ahmad Husni Datuk Haji Abdul Rahman, Eksekutif Dakwah Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga bersama dengan saya penonton-penonton WI Taman Seri Serdang. Dan kita sebenarnya cerita bab tentang rukhsah ataupun keringanan kelonggaran bagi mereka yang sakit dan sebagainya. Dan tadi Ustaz dah cerita tentang yang duduk atas kursi, yang duduk atas sejadah dan sebagainya. Satu lagi Ustaz, saya tak sampai nak suruh Ustaz baring. Jadi depan saya ni cerita bab baring, buku cerita bab baring ni. Jadi nak minta Ustaz ceritakanlah sikit yang berkaitan dengan bagaimana sembahyang bagi mereka tak mampu duduk Ustaz. Hanya mampu atas katil tergolek. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi, penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
bila kita merujuk kepada keadaan salat, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, sallu qa'iman atau salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semayanglah kamu berdiri, kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu berbaringlah. Kalau tak mampu juga, memang waktu tu kita dah tak mampu hidup lagi, dah matilah tu maksudnya. Baik, itu tambahan daripada saya sebenarnya. Hadis tu setakat baring saja. Baik, dalam keadaan tadi kita dah tunjuk keadaan duduk. Kali ini baring pula. Baring dia ada dua keadaan. Sama ada kita baring melentang ataupun kita baring mengiring. Kalau kaedah baring melentang, kita hadapkan muka kita, kita tinggikan sedikit bantal, hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Itu kaedahnya. Kemudian untuk kita takbiratul ihram macam biasa, Allahu Akbar, takbiratul ihram sebagaimana dalam visual, Allahu Akbar. Kemudian kita letak tangan macam biasa, dan pada waktu untuk rokok, sujud dan sebagainya, kita boleh menggunakan gerak kepala. Waktu rokok kita gerakkan sikit ke depan, waktu sujud depan sikit lagi, ataupun sekiranya tak mampu langsung, kita cuma membayangkan saja keadaan kita rokok ataupun sujud dan melakukan segala-galanya pada waktu itu. Dan contohnya pada waktu kita nak tasyahud, sama ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, kita letakkan tangan kita itu di atas peha kita yang berada berdekatan dengan kepala lutut kita. Kita letak situ dan kita bertasyahud seperti biasa, dengan muka kita menghadapkan ke arah kiblat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah dengan salat mengiring. Mengiring pun dalam keadaan yang sama, kita mengiring menghadapkan kiblat, pastikan belakang kita ada sokongan untuk kita selesa dalam waktu sembahyang, dan sembahyanglah keadaannya sama macam seumpama kita duduk dalam keadaan melentang, cuma posisinya bertukar, iaitu mengiring. Keadaan kita mengiring tu maksudnya seluruh badan kita akan dihadapkan ke kiblat. Itu kaedahnya. Maknanya kalau waris-waris ataupun saudara-saudara kita, isteri ke, kalau kita suami, kalau kita suami isteri ke dan sebagainya, tolong ahli keluarga kalau nak semayang, begitulah keadaannya. Ya. Jadi dalam keadaan ni, walaupun dalam keadaan berbaring, tak mampu dah langsung. Ni nak ada juga dalam keadaan baring, tak mampu langsung nak bergerak. Nak angkat tangan pun tak boleh dah. Nak buat apa pun tak boleh. Isyaratkan sahaja dengan mata. Buka tutup, buka tutup. Maknanya begitulah. Waktu kita qiyam boleh kita anggap sebagai buka mata contohnya. Kita buka mata tu, kita gambarkan kita sedang qiyam, angkat takbir. Waktu sujud kita pejam mata contohnya. Kemudian waktu qiyam balik, buka balik mata. Jadi kalau tutup mata tak buka-buka, wallahu taala alam. Kalau tak mampu juga dengan bahasa isyarat, tunggu je lah orang datang semayang atas kita, Ustaz, kan? Ya. Jadi orang perempuan itulah, orang perempuan cerita buat semayang bagi mereka yang tak mampu untuk duduk, baring sama ada melentang ataupun mengiring. Ni Ustaz, ada soalan cepu mas, Ustaz. Ya. Dari penonton kita, dia kata, boleh tak Ustaz kalau nak jamak solat di rumah, sebab nak tengok Piala Dunia, bola sepak pada dunia. Kalau tak jamak takut terlepas gol, Ustaz. Silakan Ustaz. Boleh ke tak boleh? Subhanallah, jawapannya cukup mudah, tak boleh. Itu saja jawapannya. Sebab tidak ada sesuatu yang disebabkan oleh rukhsah itu sendiri. Sebab rukhsah itu tidak berlaku pada perkara-perkara yang melibatkan urusan keduniaan. Wallahu alam. Okey Ustaz, kesimpulan Ustaz dalam masa 2 minit, macam mana cerita tentang solat, rukhsah dan keringanannya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazi, penonton-penonton di studio, penonton di rahmat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Secara umumnya bila kita melihat tentang kesyumulan Islam dalam memberi jawapan kepada setiap permasalahan umatnya, maka kita sedar bahawasanya Islam merupakan agama yang cukup indah, agama yang cukup cantik. Syariat Allah ini turun untuk memudahkan kita, untuk memberi kesenangan kepada kita. Kalau tak mampu kita buat cara begini, ada cara lain yang boleh kita buat. Sama ada dari aspek-aspek sebab-sebab rukhsah dan sebagainya. Kerana itu saya simpulkan di sini mengikut pandangan Al-Imam As-Sayuti rahimahullah, bahawasanya sebab-sebab rukhsah itu ada 6 perkara. Yang pertama sekali, dia rukhsah secara umum ada 2, rukhsah kerana darurat ataupun rukhsah kerana hajat. Itu sebabnya. Tetapi Imam Suyuti memanjangkan lagi rukhsah kerana hajat ini ada 6 perkara. Pertama kerana musafir, kedua kerana sakit, ketiga kerana lupa, keempat kerana tersalah, kelima kerana kurang upaya,
keenam kerana was-was, dan ketujuh galakan untuk golongan yang baru berjina ataupun baru memeluk Islam, dan yang seterusnya kesusahan umum iaitu umumul balwa dan juga kerana kejahilan ataupun yang seterusnya disebut juga paksaan. Maknanya itu antara sebab-sebab yang menyebabkan rukhsah boleh berlaku, dan daripada sinilah kita nampak bahawa Islam amat meraihkan setiap keadaan manusia, setiap keadaan umatnya untuk memastikan bahawasanya tujuan umat ini diutuskan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtun jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah SWT. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tahqiq ibadah itu berlaku dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, rukhsah itu sedekah daripada Allah Taala, maka terimalah sedekah daripada Allah SWT. Apa pun puan-puan, itulah sembahyang dalam hidup kita. Marilah sama-sama kita mengerjakan sembahyang dengan apa cara sekalipun sesuai dengan keadaan kita. InsyaAllah, puan-puan, kita ucap terima kasih kepada Ustaz Usni dan juga kepada WI Taman Seri Sedang. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan Salma. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings. Bow down for the shepherd guiding him home. But how